Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi sembang santai kita. InsyaAllah kita akan berkongsi beberapa perkara yang menjadi topik hangat sekarang ni, yang menjadi orang kata perbincangan yang best, especially when kita dalam keadaan orang kata turn around sekarang ni, ataupun turning point dalam dunia career safety dan juga orang kata situasi berkaitan dengan keselamatan kesihatan dekat Malaysia ni. So therefore, salah satu perkara yang hangat diperbincangkan sekarang adalah berkaitan dengan gaji SHO yang ataupun OYK yang sekarang dikatakan makin merundum, makin murah, peluang-peluang yang dikatakan makin berkurangan, peluang kerja yang makin orang kata tak ada atau sebagainya. So ianya menjadi cabaran pada kita semua, bukan mereka-mereka yang terlibat dalam safety, mereka-mereka yang terlibat dalam OSH ni akan sama-sama mendapat orang kata bahang dia. So therefore pada hari ini saya akan share, dan untuk session yang seterusnya saya akan share beberapa perkara yang amat penting. Beberapa perkara yang kita kena faham kenapa perkara ini berlaku, dan kita kena bersedia. Apa dia? Okay, so that's why kita akan share juga beberapa tips supaya anda meletakkan diri anda dalam keadaan bersedia. Okay, so therefore we have to understand the situation and bagaimana perkara ini akan berlaku setiap 3 atau 5 tahun sekali. Dan bagaimana kita kena faham kenapa perkara ini berlaku, apa asbabnya perkara ini berlaku, dan apa faktor-faktor yang menyebabkan benda ini berlaku. So kita kena faham that particular thing. So that's why topik kita pada malam ni apa dia? Topik yang best, gaji safety makin murah. Siapa yang kita nak salahkan? Ataupun bagaimana benda ni boleh berlaku dan kenapa benda ni berlaku? Apa yang dan kita yang kena lakukan sebagai seorang safety practitioner? So therefore saya Fakrul Anwar, mentor HMS anda. So therefore pada malam ini dan malam-malam seterusnya saya dah sediakan beberapa siri untuk kita mengupas dan bersedia untuk memahami faktor-faktor tersebut. Dan kita juga akan bersedia untuk menyiapkan diri kita. Apabila kita tahu sesuatu itu, apabila kita faham sesuatu itu, kita lebih bersedia. Kita tulis kat situ apa? Bersedia. On that part. Menghadapi dan untuk menempuh masa akan datang. Dan orang pernah tanya saya, Cik Fakrul, benda ni akan selama-lamanya begini ke? Selama-lamanya akan dalam keadaan begini ke? Tuan-tuan kena faham. Kehidupan ni umpama roda. So life is like a wheel, ataupun dunia ni bulat. Perumpamaan kehidupan ni umpama dunia. Dunia ni satu bulat, suatu benda yang bulat dan bulat, suatu yang sfera, di mana akan ada masa di mana kita naik dan adakan masa akan kita turun. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita ada ilmu untuk memahami faktor-faktor tersebut. Kita kena faham sesuatu perkara itu berlaku ada asbab dia. Sesuatu perkara itu dia berlaku mesti ada orang kata punca dia, dan bagaimana dia akan kembali seterusnya. Itu yang kita nak berkongsi sebelah ni. Dan contohnya macam gaji. Gaji ni suatu perkara yang sensitif. Betul. Ada orang kata, Encik Fakrul mengeluh, gaji sekarang ni tak macam dulu lah Encik Fakrul. Saya dah tukar carrier lah. Ada yang member saya dah WhatsApp saya, Encik Fakrul, dia kata, Fakrul, safety is no more kata like before. Safety ni not lucrative as before. Safety ni bukannya orang kata feel yang macam dulu, di mana kita boleh dapat gaji yang besar. How big is big? Itu kita kena faham. Okay? So therefore saya nak ada kongsi dengan semua kawan-kawan kita dalam OSH ni, dan juga di mana grup-grup yang anda ada. Siapa-siapa yang dah ada kat sini, tolong bagi tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Hai, salam. Okay, good. So therefore kita akan faham bahawa dalam kehidupan ini akan ada beberapa fasa. Dan untuk menghadapi fasa-fasa tersebut, kita kena faham dan kita kena bersedia. Itu penting. Kerana apa? So kita kena faham ada dua sebab, ada dua faktor yang menyebabkan perubahan ataupun orang kata perbezaan dari segi gaji ni. Ada dua faktor yang menyebabkan gaji turun atau naik. Ada dua faktor yang menyebabkan sama ada sesuatu itu akan lebih baik ataupun tidak. So kita kena faham that particular concept. So sebelum tu, siapa yang ada kat sini tolong bagi tahu salam, assalamualaikum, bagi tahu hai, bagi tahu saya daripada mana. Okay. So siapa yang ada kat sini, tolong jangan lupa share juga dengan grup-grup anda. So kita akan share
Apa faktor dia? Apa sebab dia gaji SHO ni rendah? Apa sebab dia gaji SHO ni kadang naik, pernah turun, pernah naik, kadang berubah-ubah, dan apa sebab dia? Dan bila kita tahu asbab dia dan sebab dia, kita akan lebih bersedia. Allah. Tak apa. Okey, siapa yang ada kat sini? Say hello. Assalamualaikum. Okey, jangan lupa share kat kawan-kawan kita. Kenapa? Topik malam ni best. Apa dah? Topik malam ni best. Kenapa? Kita akan share apa dah? Kita akan share sesuatu yang orang kata menarik. Apa dah? Apa tentang apa dah? Tadi kita dah share juga apa dah? Kita akan tengok sama ada berkaitan dengan gaji, betul? Gaji safety main murah. Siapa yang kita nak salahkan? Apa yang menyebabkan faktor gaji safety ni turun atau naik? Apa yang menyebabkan orang kata faktor safety ni dia makin menaik atau menurun dan sebagainya. So therefore kita kena faham. Dan apabila kita faham, dan bukan saja faham, kita kena faham dan bersedia. So bila kita faham dan bersedia, maknanya kita akan lebih orang kata berdaya maju untuk menghadapi sesuatu tu. Okey. So, siapa yang ada kat sini, beritahu salam. Waalaikumsalam. Apa khabar? Salam semua. Jangan lupa share kepada kawan-kawan kita. Dan ada kata, belakang ni purple. Okey. So therefore setiap malam pukul 8.30 saya akan share dengan anda faktor gaji ni dan bagaimana kita nak readykan diri kita. Dan bagaimana yang paling penting kita nak orang kata menyiapkan diri kita. Supaya bila kita menyiapkan diri kita, kita akan lebih orang kata bersedia untuk menghadapi keadaan tersebut. Okay, good. So, siapa yang baru mengambil kenal saya Fakhrul Anwar, mentor OCMS anda. Okay, so therefore, ini setiap malam pukul 8.30 kita akan share sesuatu perkara yang baru. Dan siapa-siapa yang nak juga boleh bagi tahu kat situ. Okay, hai, apa khabar Cik Zul? Apa khabar? Mas Heri, apa khabar Mas Heri kita? Rashwan, apa khabar Bini? Okay. Encik Mano kita, apa khabar? Freddy, yang lain-lain. Syamsuri, apa khabar? Lama tak jumpa tuan. Okay, good. Kita ada Suryani juga, apa khabar Suryani? Zu, apa khabar Zu? Okay, dan lain-lain yang saya tak dapat sebut dekat sini juga. Fazidah, Jacqueline, Zulishab. Okay. So kita kena faham. Take note macam mana saya selalu share. Tolong tulis kat bawah tu. Dekat bawah itu perkara-perkara yang saya share supaya ia boleh menjadi rujukan pada kawan-kawan kita. Boleh menjadi rujukan kepada profession kita. So kita kena faham that particular thing. Okay. So ada dua faktor. Ada berapa faktor? Dua faktor yang menyebabkan gaji ini berubah-ubah. Ada dua faktor yang akan menyebabkan gaji ataupun orang kata salary sesuatu profession itu akan berubah-ubah. Ada berapa faktor? Dua faktor. So that's why. So kita kena faham dua faktor ni, dan bila kita faham dua faktor ni, kita akan mudah untuk menyediakan diri kita untuk menghadapi keadaan tersebut. Kenapa? Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, macam kita lah, kita nak pergi daripada point A ke point B, atau kata tuan-tuan nak pergi ke suatu tempat daripada point A ke B contohnya. Sekiranya kita nak bertolak ke B atau ke satu destinasi, kita tahu apa yang akan kita hadapi. Kita tahu apa perkara yang akan kita temui. Kita akan tahu apa cabaran yang kita ada. Kita kena tahu apa persediaan yang kita kena ada. So, jadi perjalanan itu akan lebih baik. Perjalanan itu akan lebih mudah. Dan perjalanan itu akan lebih diuruskan dengan lebih baik. Itu kita kena faham. Okay. So, we have to understand bagaimana perkara tersebut boleh mempengaruhi kejayaan kita. Okay, good. So, siapa yang nak tahu seterusnya? Begitu kan tu, ada dua faktor. Siapa nak tulis saya nak? Alamak. Kita saya nak. Dua faktor apa dia? Saya akan share dua faktor tersebut. Yang best. Apa dia? Berapa faktor? Dua faktor. Malam ni saya pakai t-shirt baiknya. SHO berani ni. Nampak? Ada yang tanya, Cik Fakhrul nak dapat t-shirt ni kat mana? Tak apa. You datang kelas. Kita punya kelas, insyaAllah anda akan dapat t-shirt ni free pun. Kalau attend the session. Kerana apa? 2021 kita nak SHO berani. Apa dah? Berani 2021. Kita start pada 2021. Okay, good. So, apa dua faktor tu? Okay, tulis dekat bawah tu. Okay. Siapa yang ada kat sini, tolong share. Always remember that. Sebaik-baik manusia orang yang boleh beri manfaat. Sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri banyak manfaat pada orang lain. Ingat? Dapat. So, therefore, kita nak kena tahu dua faktor yang mempengaruhi any kerjaya. Dua faktor yang mempengaruhi orang kata sesuatu profession itu. Apa dia faktor tersebut? Kita akan kupaskan faktor itu sepanjang 5 session ini supaya kita faham dan kita menyediakan diri kita, menyediakan orang kata perjalanan kita agar lebih baik. Kenapa? Macam mana saya bagi tahu.
Dan saya selalu kongsikan, okay, bila kita dalam perjalanan daripada point A ke point B, always remember that, point A ke point B, sekiranya kita lebih bersedia, sekiranya kita lebih memahami, sekiranya kita lebih menyediakan diri untuk menuju ke arah sesuatu keadaan, kita akan lebih positif. Kita akan lebih, orang kata, bersiap sedia, dan kita akan lebih, orang kata, tak mudah down contohnya. Okey, anda dapat. Okey, Assalamualaikum. Apa tu? Apa khabar? Encik Zul. Apa transport yang kita ada untuk bawa? Betul, Cik Zul. Biasa Cik Zul. InsyaAllah Cik Zul. Cik Zul ni sahabat baik saya ni. Okey, orang lama kita dalam safety, Cik Zul, betul. Tugas kita ni berkongsi ilmu je, Cik Zul, betul. Orang dapat. Okey. Okey, dua faktor yang paling utama. Take note benda ni. Okey. Faktor pertama adalah dipanggil external factor. Tulis kat situ. Yang pertama apa dah? External factor. External factor ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada sesuatu faktor ataupun sesuatu asbab ataupun sesuatu keadaan di mana kita tidak boleh kawal. Tulis kat situ. Faktor yang pertama, kita kena faham benda-benda ni. So, bila kita faham sesuatu perkara, kita akan lebih bersedia. Masalah kita adalah dalam hidup ni kita tak bersedia. Dalam hidup ni kita, orang kata, asyik nak try and error. Dalam hidup ni kita asyik nak, orang kata, follow orang lain aja, sehingga orang masuk dalam lubang, kita masuk sama-sama. So kita kena faham benda tu. So akan ada dua faktor yang kita kena faham dalam perjalanan karier kita ni, dalam perjalanan profession kita ni. Apa yang akan kita tempuh, apa fasa-fasa yang akan kita lalui. So we have to understand that. Dan bila kita faham apa yang kita akan tempuhi, so kita akan lebih bersedia. Word dia kata apa? Tulis kat situ, bersedia. Masalah kita adalah bila sesuatu tu kita tak tahu, bila sesuatu tu kita tak sure, kita tak bersedia. Dan bila tak bersedia, kita caught by surprise. Tulis kat situ apa? Caught by surprise. Dan bila caught by surprise, kita start apa? Start mengeluh, start complain. Ada yang start, orang kata, oh ni takdir pada Allah, Allah dah takdirkan pada aku, betul? Dah start, orang kata, stay negatif. Yang paling teruk sekali, start to blame. Orang kata, oh apalah si blame profession sendiri, maybe blame benda-benda yang majikan lah, sekitaran lah. We start to blame each other, which is not right. Okay, so kita kena faham. Okay, so apa faktor dia? Tulis benda tu. Yang pertama, okay, faktor yang pertama yang kita kena faham adalah dipanggil external factor. Apa dia? Tulis kat bawah tu. Okay, good. Faktor yang pertama adalah dipanggil apa dia? External factor. External factor ni adalah faktor-faktor yang kita tidak ada kawalan. Tulis kat situ. Okay, tolong share, because why? Benda ni penting. Kenapa? Kalau kita tak ada ilmu yang betul, kita hanya akan ada komplain, dan komplain. So ingat macam mana saya kongsi dalam kelas saya, manusia ada dua jenis. Berapa jenis manusia? Dua jenis. Ada dua spesies manusia yang anda akan jumpa. Akan ada dua spesies manusia yang anda akan hadapi. Dan juga tak nafikan ada dua spesies manusia yang anda sendiri akan terjebak dengannya. Apa dah? Terjebak. Pada perkataan ni, terjebak ni best ni. Okay, so siapa-siapa yang tak kenal ataupun saya Fakhrul Anwar, mentor Osh Sana. So malam ni kita nak discuss tentang gaji SHO makin murah. Kenapa? Jangan banyak komplain kalau kau sendiri yang tak nak tahu. Betul? Okay, so kenapa? Gaji, siapa-siapa yang ada komen boleh tulis komen kat situ. Okay, makin murah. Betul? Kenapa? Okay. Okay, good. So, on that part, so kita akan share sama-sama why JJSHO makin murah. Okay, good. So, therefore, indirectly, kita kena faham ada berapa faktor tadi? Dua faktor. Yang pertama, faktor yang pertama adalah dipanggil apa? Faktor luaran ataupun extrinsic factor. Ataupun external factor. External factor ni, tuan-tuan, adalah faktor yang kita tidak ada, orang kata, pengaruh untuk control ataupun uncontrolled factor. Tulis kat situ. Faktor luaran ataupun external factor ataupun uncontrolled factor. So, apa yang kita kena buat dengan uncontrolled factor ni? Apa dia? Siapa nak tahu? Siapa nak tahu apa dia faktor yang pertama tu? Apa dia external factor ataupun uncontrolled factor tu? Nanti kita akan orang kata ulas lebih panjang lagi benda tu. Because why? Bila anda faham benda ni,
Anda tahu perkara ni, anda akan lebih bersedia. That's why yang saya nak adalah pertama apa? Faktor luaran. Dan saya akan share hampir 12. Berapa dah? 12. Bukan sikit 12 konten dia. Okay. So faktor pertama adalah dipanggil external factor atau faktor luaran. Faktor luaran ni kita jangan nak banyak komplain kerana apa? Kita tidak ada kontrol untuknya. Kita tidak ada kuasa untuk orang kata mempengaruhi dia. Kita tidak ada kuasa untuk maybe merubah dia pun. So we have to understand that. That's why bila kita tahu sesuatu, kita tak akan mudah frust. Kerana apa? Ianya bukannya kawalan kita. Ianya bukan sesuatu yang kita orang kata apa? Control. Dia bukanlah sesuatu yang kita orang kata apa? In control, ataupun sesuatu yang kita orang kata apa? Mempunyai kuasa atas dia. Kita kena faham tu tuan-tuan. So therefore, bila kita faham suasana tersebut, kita tidak mudah frust. Kita tidak mudah orang kata down. Okay? So faktor yang pertama adalah external factor ataupun faktor luaran yang we don't have any control on that part. So ada berapa, saya akan share nanti all the detail part. So kita jangan banyak komplain. Ingat, manusia ada dua jenis. Berapa jenis? Dua jenis. Satu, orang yang banyak komplain. Kedua, orang yang think about option. Orang yang think about how to solve it. Orang yang think about how I can contribute towards it. Orang yang berfikir bagaimana kita nak mengatasi benda ni dan bagaimana kita nak menyediakan diri kita atas ni. So itu penting. Okay, so that's why tulis faktor yang pertama adalah dipanggil external factor atau faktor luaran yang kita tidak ada kawalan. Dan apa yang kita nak kena buat? Tulis kat situ. Best ni. Faktor luaran ataupun external factor atau faktor yang kita tidak boleh kontrol ini adalah sesuatu yang anda kena ready. Anda kena bersedia, always ready. Dan anda kena apa? Anda kena standby. Ready dengan standby. So kita kena ready, standby, dan satu lagi kita kena alert. Apa dah? Alert. Tulis kat situ. Okay, good. So faktor yang pertama adalah external factor. Faktor yang tidak boleh uncontrolled factor. Faham saya? Di mana bila ada faktor yang pertama ini, kita kena apa dah? Ready. Tulis kat situ. 3 perkara. Ready, kita kena standby, dan kita kena apa dah? Alert. So itu kita kena faham. Contoh dia dalam safety, kita diajar sekiranya berlaku kecemasan, emergency, kita nak buat apa? Adakah emergency tu kita saja buat bodoh je? Tak, betul? Emergency adalah sesuatu yang uncontrolled. Kenapa? Betul yang kita kadang tak boleh kontrol benda tu macam mana. Tetapi apa yang kita kena boleh, kita kena ready, always ready, betul? Dan kita kena apa? Kita kena standby, betul? All the equipment dan sebagainya. Dan kita kena always alert on that part. Next, faktor yang kedua. Okay, tolong share benda ni dan write down faktor yang kedua. Ahmad Noh, Pesha, apa khabar Ahmad Noh? Hai Rashwan, Talib Ali, apa khabar? Okay, good. Yes. So malam ni apa yang kita nak share? Malam ni kita nak share tentang gaji safety makin murah. Siapa yang kita nak salahkan? Gaji safety makin mencabar sekarang. Apa yang kita nak salahkan? Sebelum kita nak salahkan siapa-siapa, kita nak kena faham kenapa benda tu berlaku. Kenapa perkara tersebut berlaku. Dan bila kita dah tahu kenapa perkara tersebut berlaku, kita lebih bersedia. Okay, boleh? Okay, tulis ke situ. Faktor yang kedua. Apa dah? Second factor atau faktor yang kedua. Yes, okay, good. Faktor yang kedua adalah faktor dalaman, they call it apa? Ataupun internal factor ataupun faktor dalaman. Faktor internal factor ni adalah faktor dalaman ni adalah sesuatu yang kita boleh kontrol. Sesuatu yang kita boleh kawal. Sesuatu yang kita boleh bersedia untuknya. Apa? Dia panggil apa? Internal factor ataupun faktor dalaman ataupun faktor yang dalam kawalan kita. So we have to understand. Bila faktor yang dalam kawalan kita ni ataupun faktor yang kita boleh kontrol ni, apa yang kita kena buat? So kita kena buat 3 perkara. Berapa perkara? 3 perkara. Tulis kat situ. Okay. Oh, Nur Amin, bagus. Cantik. Okay, bagus. Hai Rashwan, apa khabar? Hai, siapa yang ada kat sini? Say hello. Assalamualaikum. Okay, malam ni best. Kita kena faham the conceptual. Ini bukan biasa-biasa ya. Ini saya share ni melalui pengalaman 20 tahun saya dalam profession safety. Bukan saja dekat Malaysia, maybe dekat luar negara dan sebagainya, betul? Dan daripada pengalaman itu saya kongsi apa faktor-faktor yang kita kena faham. Dan bagaimana kita bersiap sedia untuk itu. Dan saya akan share juga why dan bagaimana kita nak menyiapkan diri kita untuk itu. So, ada berapa? Faktor yang kedua. Faktor kedua adalah dipanggil faktor dalaman ataupun internal factor ataupun faktor yang kita boleh kawal, yang kita boleh kontrol.
Dan apa yang kita nak buat untuk internal factor ni? Dan apa dia? Best. Session depan kita akan share the detail part. Apa dia external factor? Apa dia? Siapa yang nak benda tu tulis kat tu. Nak 3 kali. Okay. Session yang seterusnya kita akan share apa faktor-faktor eksternal tu, apa faktor-faktor dalaman tu. Dan saya akan bagi lebih dari 12 point. Berapa dah? 12 point. Dapat. So, faktor yang kedua, untuk faktor dalaman yang kita boleh control, yang kita boleh kawal, tuan-tuan, kita kena lakukan 3 perkara. Berapa perkara? 3 perkara. Amboi. Ada yang tanya apa 3 tu? Hai, apa khabar? Hello, Josh. Okay. Dapat. Okay, so we discuss tentang gaji ni memang best. So, therefore, siapa yang tertinggal, ambil take note tadi. So, ada 2 faktor utama. Kedua adalah internal factor. Dan satu lagi, insyaAllah saya nak berkongsi juga. Okay, siapa nak? Saya nak berkongsi dengan 2 perkara. Okay, saya akan produce dan kita akan keluarkan nanti for your information. Apa dah? Kita akan keluarkan e-book. Apa dah? E-book 5 Pillar Safety and Health Practitioner. This one version 2.0. Okay, so siapa yang belum lagi mendaftar, tolong daftarkan diri untuk dapatkan buku The 5 Pillar ni. Buku ni free je. Apa dah? Free e-book. Faham tak? Bukannya kena bayar pun. So, free e-book The 5 Pillar. Siapa yang nak, anda boleh tulis dekat link atas tu. Ingat dekat link tu. So, di mana insyaAllah selepas program IOP kita pada 1, 2 dan 3 Julai ni, kita akan bagi anda this e-book secara percuma. Okay, tak perlu bayar pun supaya apa? Anda faham lebih mendalam lagi. Version 2.0 ni lebih dalam lagi daripada apa yang kita bincangkan daripada version 1 dulu. Okay, apa dah? The 5 Pillar of Excellence Safety and Practitioner. So, kalau kita nak jadi seorang safety practitioner yang cemerlang, this is the e-book. This perkara yang you boleh apa dah? Boleh dapatkan dan share. Tolong share dekat kawan-kawan dan tolong share juga pada sahabat-sahabat kita supaya mereka boleh bersedia. Mereka boleh tahu apa yang kita nak siapkan untuk diri kita. Okay, good. So, next. Faktor yang kedua. Tulis kat situ, faktor yang kedua. Okay. Faktor yang kedua dalam safety yang kita kena tahu adalah faktor dalaman. Faktor yang kita boleh kontrol. Faktor yang boleh kita lakukan sesuatu. Okay? So, apa yang kita kena buat dengan internal factor ni? Ada 3 perkara yang anda boleh buat. Pertama, anda boleh develop. Apa dah? Anda boleh develop. Apa ada dalam faktor dalaman ni? Kita akan share nanti faktor dalaman. Kedua, anda boleh increase dia punya impact. Apa dah? Increase. Pertama, anda boleh develop. Kedua, anda boleh increase. Apa dah? Increase dia punya impact. Increase the impact. Okay? Dan yang ketiga, anda boleh apa? Anda boleh practice dan practice. Apa dia yang tiga? Anda boleh practice. So, faktor yang kedua, faktor dalaman adalah sesuatu faktor yang anda boleh kawal. Dan bila faktor itu anda boleh kawal, anda boleh buat 3 perkara. Pertama, anda boleh develop. Kedua, anda boleh increase the impact ataupun increase the intensity. Dan yang ketiga, anda boleh juga apa dia? Practice. Di mana anda boleh gunakan sama ada di tempat kerja ataupun juga dalam hari-hari dalam perjalanan hidup kita. Okay? So, Alhamdulillah. So, temui saya malam besok. Malam besok kita akan share, kita akan kupas faktor pertama, faktor kedua dengan lebih dalam lagi. Dan siapa-siapa yang dapat tu. Dan jangan lupa, sebelah saya bulan ni, kita akan ada kita punya Zero Cost Safety Program. Siapa-siapa yang dah mendaftar, Alhamdulillah, tahniah pada yang telah mendaftar. InsyaAllah kita akan temui anda dalam program Zero Cost Safety Program yang akan ada pada 11 hari bulan ni, insyaAllah. Dan juga pada mereka yang berminat untuk attend kita punya session. Kita punya session apa dah? Kita punya session untuk dipanggil AWI, Awareness for ISO 45000. Awareness ni kita akan ada pada ujung bulan ni, 28 hari bulan, di mana anda akan belajar apa dan bagaimana menggunakan 45 dengan lebih baik. Okay, good. So, insyaAllah temui saya malam besok dengan lebih baik lagi. Kita akan temui malam besok untuk sambung detail part. Apa ada faktor luaran dan faktor dalaman? Apa ada faktor-faktor yang menyebabkan profession atau gaji anda turun atau naik? Dan apa faktor-faktor yang menyebabkan orang kata value ataupun maybe financial value sesuatu perkara itu turun atau naik? Okay, temui saya malam besok insyaAllah dalam sesi yang seterusnya. Biar bual bicara besok pukul 8.30 malam untuk kita kupas apa faktor lain dan bagaimana kita bersedia untuk menghadapi perkara tersebut. Okay, so stay safe, stay excellent
and stay home. Okay? Say, kita jumpa lagi. Bye. Okay, good.